Silakan. Silakan Jasri. Boleh? Ya, boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rosmadi Ramli selaku pemilih atau guru kita pada malam ini, rakan-rakan Jawatankuasa Surau Sri Saujana dan seluruh hari Jumaah yang hadir pada malam ini. Kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kekuatan, masih lagi kita diberi kelebihan, mungkin masa untuk kita hadir dalam program yang kita laksanakan ini, yang merupakan program mingguan kita. Ini merupakan kali yang keempat salah saya. Kita telah mulakan dengan Ustaz Syahriza pada bulan Ogos lepas. Alhamdulillah, sambutan yang kita terima daripada kuliah secara online ini semakin baik. Setiap minggu ada pertambahan jemaah yang hadir. Kita mengharapkan semua orang jemaah kita dapat memanfaatkan program yang diaturkan oleh surau ini untuk kita sama-sama menambah ilmu. Tidak ada kita dengan menggunakan kaedah ataupun norma-norma baru, kita tidak diberikan untuk melaksanakan program secara fizikal. Jadi seperti biasa pada malam ini Ustaz Rosmadi akan meneruskan dengan kitab Tanbihul Ghafilin, dan kita harapkan kita dapat meneruskan bukan hanya pada malam inilah, pada lain waktu kita akan dapat meneruskan kuliah dengan Ustaz ini, dan juga kita mengharapkan satu masa nanti kita boleh bersama secara fizikal bersama-sama dengan Ustaz. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz untuk meneruskan kuliah kita pada malam ini. Dipersilakan. Al-Fatihah. Ya, kenal. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengurusi majlis Tuan Haji Muhammad Asri, yang saya kasihi kepada pengurusi Surau Saujana Haji Asri, ahli Jawatankuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pertamanya mari sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah kerana pada malam ini setelah hampir dia tak sampai 2 tahun juga rasanya, sebab dalam kitab saya ini berakhirnya surau di sempat tuan-tuan pada 19 bulan 9 2020 tahun lepas 19 bulan 9 2020. Hari ini dah bulan 9 jugalah, setahun. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Malam ni saya nak sambung pengajian kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab yang ke-9. Saya tak pastilah tuan-tuan ada kitab ataupun tidak. Saya tak pastilah, tapi walaupun begitu saya akan bacalah kitab ini dan saya huraikan insya-Allah dalam masa pukul 10 lebih nanti, insya-Allah kita akan
habiskan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tajuk pada malam ini dalam bab yang ke-9. Al-Babu At-Tasi'. Bab yang ke-9. Bab yang ke-8 hari itu tentang hukuman mereka-mereka yang tak mau memberi zakat. Habis dah cerita tu, dah habis. Dan bab ke-9 ini ialah fi bayan uqubat qatilin nas bi ghairi haqqin. Iaitu bab ke-9 pada menyatakan seksa orang-orang yang membunuh orang lain dengan tiada sebenar. Maknanya hukuman ataupun siksaan ataupun azab yang Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan kepada mereka-mereka yang melakukan satu dosa besar, membunuh manusia yang lain tanpa kebenaran. Maknanya tidak ada sesuatu yang benar, saja-saja dia bunuh tanpa ada bahan bukti dan sebagainya, maka yang itu adalah dosa besar. Dan bila dosa besar, maka dia berkait dengan pahala, dia berkait dengan dosa, dia berkait dengan azab, dia berkait dengan syurga, neraka dan sebagainya. Maka mereka-mereka yang membunuh manusia-manusia yang lain ini sudah tentulah mereka dianggap sebagai manusia-manusia yang melakukan dosa besar yang memerlukan kepada keampunan daripada tuan yang dibunuh itu ataupun daripada keluarga mereka. Baik. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dan telah berfirman Allah Ta'ala. Tok Syekh kitab kita ini dia petik firman Allah yang pertama. Apa dia kata? Barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Allah Ta'ala sebut barang siapa yang membunuh seseorang mukmin padahal disengajakan dia, maka dibalaskan Allah Ta'ala akan dia neraka Jahannam kekal selamanya di dalamnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, yang ini adalah hadis, yang ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia adalah hadis qudsi. Yang pertamanya Allah Ta'ala menyebut barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja. Yang keduanya ialah balasan yang akan diberikan kepada mereka di akhirat. Mungkin di atas dunia dia terlepas, maka akan diberikan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Yang ketiganya dia kekal di dalam neraka selama mana di atas dunia dia boleh terlepas lari daripada dia dihukum kerana membunuh manusia yang lain. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan Nabi bersabda, bermula terlebih besar dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu membunuh sesama Islam. Yang pertamanya kata Nabi SAW, dosa besar di kalangan manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya ialah membunuh sesama Muslim. Dan tiada sebenarnya membunuh sesama Muslim tanpa ada sebab, tanpa ada sesuatu yang membolehkan dia membunuh manusia yang lain. Maka barang siapa yang membunuh seorang Islam dengan senjatanya, sentiasalah malaikat di dalam kuburnya itu memasukkan senjatanya itu pada tubuhnya. Di antara siksaan-siksaan yang diberitahu oleh Nabi SAW, barang siapa yang membunuh seseorang itu dengan senjata, maka malaikat menggunakan senjata yang sama juga akan mengazab dia di dalam kubur. Sesuatu yang diberitahu oleh Nabi, tetapi kita tidak pernah melihat. Maka yang itu dianggap sebagai di dalam tauhid, dianggap sebagai tauhid sam'iyat. Kita kena mendengar, kita perlu tahu, kita perlu belajar, tapi mata kita tak mampu untuk melihat. Maka mereka yang ada tauhid sam'iyat ini, maka dia dianggap sebagai mereka yang telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian Nabi menyebut lagi, kekal ia di dalam neraka. Kekal dia di dalam neraka. Yang pertama tadi, kalau dia membunuh seorang Muslim dengan menggunakan senjata, maka malaikat
akan menggunakan senjata yang sama di dalam kubur untuk menyiksanya. Kemudian kata Nabi, ia kekal di dalam neraka nanti. Bila dibangun, dia akan kekal di dalam neraka. Dan yang seterusnya Nabi menyebut, dan putuslah ia daripada syafaat Nabi SAW. Yang ini beratlah. Sesuatu yang berat apabila kita tidak dapat lagi, apabila seseorang yang membunuh orang lain dan dia tidak bertaubat dan tidak memohon ampun kepada ahli keluarga yang dibunuh itu, dan dia tidak diampunkan, maka di antara benda yang besar yang akan berlaku di akhirat ialah dia terlepas daripada syafaat Nabi SAW. Sesuatu yang cukup rugi sebagai seorang Muslim, orang Islam yang ada di atas muka dunia. Kita bersembahyang, kita menyebut, kita bersalawat ke atas Nabi, tetapi akhir kita di Yaumul Mahsyar nanti tidak mendapat syafaat Nabi SAW. Dan telah bersabda Nabi SAW. Nabi bersabda lagi. Kata Nabi, yang terlebih besar daripada segala dosa itu membunuh sesama Muslim dan burung yang kecil sekalipun. Di antara dosa besar di kalangan orang Islam ini apabila dia membunuh sesama Muslim, itu dosa besar. Dan Nabi menyebut lagi, walau yang dibunuh itu ialah burung yang kecil, tidaklah menjadi dosa besar. Tetapi diceritakan sebegini, apabila menyiksa akan dia oleh seorang manusia hingga mati dengan tiada hajat, maka datanglah ia pada hari kiamat dan baginya itu bersuara seperti guruh. Yang pertama, Nabi cerita tentang orang yang membunuh seseorang Muslim itu dosanya besar. Dan Nabi cerita lagi, Nabi kata, walaupun seseorang itu dia membunuh seekor burung yang kecil, tetapi di akhirat nanti dia akan diperlihatkan bagaimana keadaan dia Yaumul Mahsyar nanti. Apa keadaan yang berlaku di Yaumul Mahsyar nanti? Baginya itu bersuara seperti guruh. Berkata ia, ya Tuhanku, tanya olehmu akan hamba-Mu ini apa sebab siksa kami dengan tiada hajat. Apa benda yang berlaku di Yaumul Mahsyar nanti ialah orang yang dibunuh atau binatang yang dibunuh. Mereka akan dibangun di Yaumul Mahsyar nanti dalam keadaan mereka bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, cuba tanya hamba kamu yang telah bunuh kami ini dengan tanpa sebab. Ini akan berlaku di Yaumul Mahsyar nanti. Maka berkata Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia sanya, katanya Allah Taala, ambil olehmu akan hak kamu dan seksa akan dia daripada seksa yang mengeluarkan roh dengan tiada sebenar. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala minta kepada orang yang dibunuh itu dia membalas semula apa benda yang pernah dibuat oleh pembunuhnya. Bunuhlah bagaimana dia pernah bunuh kamu, dia pernah buat kamu di atas dunia dahulu ini dalam keadaan macam mana ikut suka kamu lah. Maksudnya dengan tiada yang sebenar ini, ikut suka kamu. Macam mana kamu rasa di atas dunia dulu kamu dibunuh, maka kamu akan dibalas. Kamu akan membalas dia macam mana kamu dibunuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan berfirman Allah Ta'ala lagi. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu akulah raja pada hari ini. Aku hukumkan segala hamba-Ku tiada diinayai di dalamnya. Apabila Allah Ta'ala memastikan orang yang membunuh orang lain itu dihukumkan bunuh oleh orang yang pernah dibunuhnya di atas dunia, pernah membunuhnya di atas dunia, maka pada waktu itu Allah Ta'ala beritahu di hadapan semua manusia, akulah raja pada hari ini. Aku akan memastikan keadilan. Sesiapa yang terinaya di atas muka dunia dahulu ni, maka aku akan berikan. Makna tidak ada manusia yang akan dizalimi pada hari ataupun Yaumul Mahsyar nanti. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam bab kali ini, bila cerita tentang pembunuhan,
cerita tentang membunuh tanpa sebab ini, di antara sebabnya ialah apabila manusia itu dia yang pertamanya mudah ya, dia pertamanya kerana dia tidak memahami ajaran agama Islam. Itu cerita dia. Dia tidak memahami ajaran agama Islam. Saya ambil satu contoh yang berlaku di zaman Sayyidina Ali. Satu hari Rasulullah, ada satu hadis Nabi satu hari duduk dengan Sayyidina Ali. Nabi berkata pada Sayyidina Ali, ada dua orang manusia yang celaka hidup mereka. Yang celaka hidup mereka. Sayyidina Ali bertanya, siapa? Yang pertamanya kata Rasulullah SAW, Uhaimir. Uhaimir. Namanya Uhaimir. Yang kedua, Nabi berkata, orang yang membunuh kamu. Orang yang membunuh kamu. Siapa Uhaimir ini? Uhaimir ni ialah orang yang membunuh unta Nabi Saleh. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Hajar, cerita bagaimana unta Nabi Saleh yang Allah jadikan dia sebagai mukjizat. Maka oleh kerana Nabi Saleh dan Allah tetapkan hari unta tu minum air, maka tidak ada sesiapa yang akan boleh minum airnya. Hari mereka tak boleh minum air, mereka boleh ambil susu unta itu sebanyak-banyaknya. Maka di kalangan kaum Nabi Saleh, kaum Samud pada waktu itu, dipanggil Uhaimir Samud. Nama kawannya Uhaimir Samud. Kaum Samud pada waktu itu, maka mereka tak puas hati dengan keputusan yang dibuat oleh Nabi Saleh dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di kalangan mereka ini yang namanya Uhaimir, dia yang membunuh unta Nabi Saleh. Bila dia membunuh unta Nabi Saleh, maka di waktu itu Allah Ta'ala beri pada mereka 3 hari untuk mereka bertaubat. Maka mereka tidak bertaubat. Akhirnya Allah matikan mereka dan diceritakan bergelimpanganlah mayat mereka di tempat mereka itu. Tentang di Madain Saleh, 300 km lebih kurangnya daripada Madinah Al-Munawwarah. Maka itu yang dipanggil yang pertama, orang yang kata Nabi SAW, orang yang paling busuk, paling teruk. Orang yang pertamanya ialah Uhaimir As-Samud. Dia membunuh unta Nabi Saleh. Dia diibaratkan seperti membunuh Nabi Saleh. Tak apalah, dia kufur. Baik, ada seorang lagi kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, yang keduanya ialah orang yang membunuh kamu. Orang yang membunuh kamu ini, siapa tuan-tuan yang berlaku di zaman Sayyidina Ali? Dia ialah Ibnu Muljam. Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam ni, dia salah seorang daripada sahabat-sahabat Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang hebat di kalangan sahabat yang dipanggil sebagai Al-Qurra. Al-Qurra ni ialah orang yang mahir dalam ilmu hadis. Orang yang mahir dalam ilmu hadis, orang yang mahir dalam ilmu Al-Quran. Sewaktu Amru Al-As menjadi governor di Mesir, maka Amru Al-As minta pada Sayyidina Umar, Khalifah Umar, hantarkan kepada aku seorang yang mahir dalam ilmu Al-Quran untuk mengajar orang Mesir tentang Al-Quran. Maka Sayyidina Umar menghantar Abdul Rahman bin Muljam. Dan kata Sayyidina Umar dalam sepucuk hadisnya, dia kata, wahai Amru, aku hantar kepada kamu orang yang paling alim dalam ilmu Al-Quran di Madinah. Pastikan cukup makannya, sediakan makan dia. Pastikan dia ada rumah dan pastikan dia ada tempat untuk dia mengajar orang-orang Mesir ketika itu. Abdul Rahman bin Muljam ni seorang yang cukup hebat. Tetapi apabila dia duduk di Mesir, maka ada satu ajaran yang dipanggil sebagai Khawarij. Siapa Khawarij ni? Orang-orang yang memusuhi Sayyidina Ali dan memusuhi orang Islam, tapi mereka tak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali dan mereka mengkafirkan Sayyidina Umar dan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Apabila ajaran ini masuk ke dalam hati, dalam pemikiran Abdul Rahman bin Muljam, maka bila dia balik ke Madinah, maka dia buat satu tindakan yang cukup
kita sebut sebagai tindakan yang cukup bodoh, tindakan yang di luar daripada batasan agama. Dia membunuh Sayyidina Ali itu dengan dia membaca ayat-ayat Al-Quran dan dia melaungkan takbir dan hunuskan pedangnya, dan pedangnya itu ditetak dan kepala Sayyidina Ali ini sebelah kanannya terkena pedang tersebut. Akhirnya Sayyidina Ali syahidlah. Tuan-tuan yang dirahmati dan sekalian, para ulama menyebut bahawa siapa Abdurrahman bin Muljam ni seorang yang alim dalam bidang Al-Quran. Tapi oleh kerana dia tidak ada ilmu di dalam agama, dalam mengenali Allah, ilmu-ilmu lain daripada Al-Quran, ilmu Al-Quran itu tidak diambil bersungguh-sungguh. Maknanya ilmu yang disampaikan oleh Nabi sekadar Al-Quran sahaja. Maka alhasil yang berlaku, dia sanggup membunuh siapa? Sayyidina Ali, sahabat Nabi. Siapa Sayyidina Ali? Seorang yang masuk Islam, orang yang kedua masuk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Siapa Sayyidina Ali? Menantu Nabi SAW. Siapa Sayyidina Ali? Asadullah. Asadullah. Apa makna Asadullah? Gelaran yang Nabi beri pada Sayyidina Ali di dalam perang Khaybar. Perang Khaybar tu pernah dengar perang Khaybar. Sayyidina Ali dapat gelaran Asadullah. Perang Khaybar ni perang yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW, dan di waktu itu bagaimana Rasul SAW menghantar tentera ke Khaybar. Khaybar ni kalau daripada Madinah lebih kurang dalam 150 km daripada Madinah. Kalau sekarang ni lah. Kalau tuan-tuan pergi Khaybar sekarang ni, dia hanya ada bangunan-bangunan lama, peninggalan mereka, dan bangunan-bangunan itu ialah kawasan peperangan yang Khaybar ni orang Yahudi utamanya yang dihalau daripada Madinah, mereka keluar ke Khaybar dan mereka buat kubu-kubu mereka lah, kampung-kampung mereka dibuat macam kampung dan kubu. Hari ini masih ada lagi kesan-kesan tersebut. Dan dalam peperangan itu dia sebenarnya dia berlaku dalam satu hadis Nabi yang Nabi sebut. Kalau dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi ambil hadis ni. Nabi bertentang la'tiyanna hadhihi rayah. Nabi kata hari ini bila kita nak pergi ke Khaybar, aku nak memberi kepada salah seorang daripada kamu semua ini, aku nak beri panji-panji untuk bawa ke Khaybar. Sayyidina Umar pada waktu itu dia kata ma ahbabtul imarah illa yawma idzin. Dia kata bila aku mendengar Nabi nak memberikan satu panji untuk mengetuai Khaybar ni, aku yang sebelum ini tak suka apabila aku dilantik menjadi ketua, aku ditunjuk untuk menjadi ketua, aku cukup tak suka. Tapi pada hari Khaybar ni, aku cukup suka. Menyebabkan aku rasa, kalaulah aku jadi ketua bagaimana? Kalaulah aku jadi ketua bagaimana? Tiba-tiba Nabi SAW panggil Sayyidina Ali dan Nabi berkata, fa'atah iyaha. Dia berikan panji itu pada Sayyidina Ali dan dia kata, imshi wala talfis hatta yaftah Allah alaik. Wahai Ali, kamu pergi dan pastikan kamu tidak beralih muka ke belakang melihat kami, dan insya-Allah Allah akan memberikan kemenangan di dalam Khaybar. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, diceritakan dalam Khaybar ini ada banyak kubu-kubu Yahudi, dan kubu-kubu ini telah melalui berbagai serangan daripada sahabat-sahabat Nabi, termasuklah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada satu kubu yang nama kubu ni ialah kubu Qamus yang diketuai oleh seorang tenteranya yang bernama Marhab. Marhab ni ketua yang menjaga kubu Yahudi tersebut. Dan dia ni orang yang berpengalaman dalam peperangan. Bila Sayyidina Umar buat satu taktik untuk
serang kubu Qamus ini, Sayyidina Umar tak berjaya. Sayyidina Abu Bakar juga tak berjaya. Akhirnya yang Sayyidina Ali ini, Nabi kata, pergilah kamu, jangan beralih ke belakang. Sayyidina Ali pergi, dan di waktu itu Sayyidina Ali hanya menggunakan tangan dia sahaja menolak pintu tersebut. Yang pintu tersebut, kalau ikut dalam sejarahnya, boleh diangkat oleh lebih daripada 8 orang. Sayyidina Ali jadikan pintu itu sebagai perisai untuk dia masuk berlawan dengan Yahudi yang berada di dalam kubu tersebut. Dan akhirnya Sayyidina Ali dapat menawan yang dikatakan Khaybar. Ini cerita bahawa begitulah sahabat-sahabat Nabi apabila mereka membunuh juga orang, tapi membunuh kerana sebabnya kerana mereka adalah Yahudi laknatullah. Dan daripada situlah peristiwa tersebut, Khaybar itu, maka Sayyidina Ali diberikan gelaran Asadullah. Mana Asadullah? Singa Allah. Orang yang cukup hebat. Macam kita lah pada hari ini, bila kita diberikan, bila kita dapat melakukan sesuatu yang hebat di sisi negara, maka kita akan diberikan gelaran, kita akan diberikan bermacam-macam benda yang membolehkan kita ini lihat aja, orang lihat, orang ingat yang itu adalah kita. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, yang pertama, maknanya berlaku pembunuhan di kalangan manusia ini tak lain dan tak bukan kerana ilmu agamanya kurang. Baik, ada satu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, duduk dan bergaullah kamu dengan orang-orang yang baik. Baik. Saya nak cerita benda ini. Cerita ni bagaimana di kalangan kita semualah, saya, tuan-tuan, siapa-siapa pun di atas dunia ini. Allah Ta'ala al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Ini Allah Ta'ala berikan gambaran di yaumul mahsyar. Manusia sesama manusia yang lain. Mereka apabila duduk di yaumul mahsyar, mereka akan bermusuh-musuhan. Maka begitulah kita di atas dunia. Kita dengan orang yang lain, bila kita tak kenal mereka, kita akan bermusuh-musuhan. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang sama, illal muttaqin, yang tak bermusuh-musuhan ini ialah mereka-mereka yang bertakwa. Di yaumul mahsyar nanti, manusia ni masing-masing bermusuh-musuhan. Hatta mak ayah bermusuh-musuhan dengan anak-anak. Anak-anak bermusuh-musuhan dengan mak ayah. Kita akan bermusuh-musuhan dengan orang yang kita terkenal di atas dunia. Tetapi yang tak bermusuh ialah orang-orang yang bertakwa. Maknanya itu adalah garisan. Orang-orang yang tak akan bergaduh di yaumul mahsyar dan di atas dunia ialah orang-orang yang bertakwa. Salah satu ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, duduk bergaullah dengan orang-orang yang baik. Ada seorang ahli tafsir, masih hidup lagi sampai sekarang ni, namanya Dr. Ratib Nobulusi. Dr. Ratib Nobulusi. Dia karang satu tafsir namanya Tafsir An-Nobulusi. Dia tafsir dia ni dalam bahasa Arab. Bila kita baca tafsir dia, bila kita dengar apa dia punya penafsiran dia banyak membawa kita kepada ataupun ke arah motivasi diri. Cantik motivasi diri. Dia Dr. Ratib ni dia ulama Syria. Pada tahun 2011 apabila berlaku pergolakan di Syria yang hebat, dia telah lari ke Jordan, duduk di Jordan. Dia apabila dia Ustaz mute, Ustaz. Ani balik. Tak tertekan ke? okey boleh dengar? Boleh Ustaz. Okey.
Okey, baik. Dr. Ratib Nabulusi ni, dia seorang ulama tafsir An-Nabulusi. Dia berasal daripada Syria tahun 2011. Tahun 2011 ni, apabila berlaku pergolakan di Syria, dia lari ke Jordan. Dia dalam tafsir An-Nabulusi ni, dalam bahasa Arab tu, kalau tuan-tuan memahami bahasa Arab ataupun kalau tuan-tuan membaca, mungkin ada terjemahan dalam bahasa Inggeris, mungkin saya pun tak check. Tapi dia banyak menafsirkan bagaimana, dia banyak menafsirkan dalam bentuk motivasi untuk diri, untuk kawan, untuk suami, isteri, untuk negara. Motivasi, hebatlah motivasi dia ni. Lembut dia, orang dia cakap lembut dia. Salah satu benda yang dia berkongsi dalam menafsirkan ayat Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, duduk bergaullah dengan orang-orang yang baik. Di antara benda yang disebut ialah ijlis ma'unas yuzakirunaka billah wa yansahunak. Dia kata kita ni kena duduklah dengan manusia-manusia yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Kalau nak bergaul dengan orang yang baik ni, nak jadi orang yang beriman, bertakwa, bergaul dengan orang yang baik, duduklah dengan manusia yang boleh membawa kita untuk kita sebut, kita ingat kepada Allah. Wa yansahunak, duduklah dengan manusia yang boleh menasihati kita ke arah kebaikan. Duduklah dengan manusia, dikata dengan manusia yang boleh memberikan kita pahala. Duduklah dengan manusia yang boleh memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang tu yang menenangkan jiwa. Ada dalam satu saya ikuti satu radio Arab lah. Radio Arab ni panggil Dr. Ratib ni. Tanya pada dia, bila Dr. Ratib bercerita tentang tentang nak mendapat bahagia begitu beginilah disebut. Kawan tu tanya satu soalan. Hal anta Sa'id? Sa'id, nama orang ni Sa'id. Hal anta Sa'id? Ini bukan nama orang. Dengan terjemah dia, adakah wahai doktor, adakah kamu bahagia sekarang? Kamu rasa bahagia tak sekarang? Ni DJ ni tanya. Hal anta Sa'id ya doktor? Adakah kamu rasa bahagia? Dia kata, nah. Dia kata, ya, saya rasa bahagia apabila saya boleh bercakap dan menasihati manusia. Selama mana saya boleh menasihati manusia dengan kebaikan, dengan sesuatu yang Allah Ta'ala turun, saya rasa cukup bahagia. Tamam, dia kata. Tamam ni maknanya sempurna bahagia dia. Masya Allah. Tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan. Kuliah ni biasa aja, tapi pada saya lebih kepada kita boleh bertemu, kita boleh bersembang. Cuma bila bersembang saja ni tak jadi apa, melainkan kita ada kuliah sebegini. Tahniah kepada tuan-tuan, Surah Saujana dan ahli jawatan kuasa semua, kerana tuan-tuan telah menjadikan satu ni apa yang kita buat pada hari ini, forum yang kita buat pada hari ini, platform yang kita buat pada hari ini ialah untuk mengajak orang ke arah kebaikan. Walaupun yang datang tu sekadar yang ada, itu biasa. Buatlah. Kerana apa? Kita nak dapat satu kebahagiaan di sisi Allah. Kita nak bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Nabi kata, tuba liman ja'alallahu laka mafatihal khair. Nabi kata, tuba, beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan pada diri dia itu mafatihal khair, anak kunci kebaikan. Apa anak kunci kebaikan? Tuan-tuan boleh melakukan dengan apa sekadar yang kita ada ini. Kita boleh berkuliah walaupun secara online. Maka Allah Ta'ala sebut, tubah, kamu adalah orang-orang yang beruntung. Di antara keuntungannya ialah Allah beri dalam hati kita rasa bahagia. Walaupun duduk macam ni, rasa bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan hanya sekadar Allah beri dunia kita ada harta, tetapi kita mendapat jiwa yang bahagia, kita mendapat keluarga yang bahagia, kita mendapat suasana jiran-jiran yang baik, mendapat kawan-kawan yang baik. Yang itu adalah bukti kebahagiaan yang Allah Ta'ala beri pada kita, dan kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri kepada semua manusia. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, itu kata Dr. Ratib Nabulusi. Maknanya
manusia ini apabila ada dalam diri dia, ya, apabila ada dalam dirinya sifat ingin bersahabat dengan orang-orang yang baik, maka pasti dia tak akan menginayai orang-orang yang lain. Dia tak akan membunuh orang-orang yang lain. Itulah cerita dia. Dan apa yang diceritakan oleh kitab yang kita baca ini, cerita mengenai buruknya orang-orang yang melakukan dosa membunuh orang. Oleh itu, ambillah sifat-sifat yang baik supaya kita tidak sampai satu hari nanti kita membunuh orang. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sebab itu agama ni peganglah sungguh-sungguh. Kita hari ini Allah Ta'ala beri kepada kita akal. Tapi kalau akal tak dibawa dengan agama pun rosak. Hari ini kita bila berhadapan dengan COVID-19 ni, jadi bermacam-macam lah orang membaca COVID ni di sudut pandangan dia begitu begini. Saya sendiri membaca COVID ni, bagi saya lah, dia adalah satu benda yang Allah sengaja buat pada kita untuk memberi satu pahala yang besar bagi orang yang terpilih. Bagaimana? Dia mati kerana COVID. Dia mati kerana COVID ni, dia mati kerana satu wabak ni, maka dia dikira sebagai syahid akhirat. Syahid akhirat ini ketentuan Allah. Allah nak beri kepada dia satu syurga yang hebat yang kita pun tak tahu. Dan bukan semua orang yang mendapat keadaan yang sebegini. Bukanlah kita minta esok ni keluar daripada rumah dah tak pakai dah mask. Kita kata tak payah ambil vaksin lah contohnya lah. Tak apalah kita pun nak syahid tak. Tapi Allah Ta'ala beri pada orang-orang yang dia jaga agama, Allah Ta'ala beri sifat ini. Allah Ta'ala beri keadaan ini kepada dia. Tetapi dengan syarat. Kalau dia nak mendapat syahid yang sebegitu daripada COVID, dia kena jaga agama. Balik kepada agama. Dia kena jaga bagaimana Allah Ta'ala, kalau perintah dia sembahyang, dia kena sembahyang. Dia kena tunaikan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Maka dia akan menjadi manusia-manusia yang bila dia mati kerana COVID, maka dia akan diberi pahala syahid. Sebab itu rugilah mereka-mereka yang kalau mati kerana COVID tetapi tidak menjaga agama, akhirnya dia akan merosakkan apa pun dia tak dapat, maka rugilah. Itu pandangan saya. Bukanlah bermakna bila COVID sebegini kita tidak jaga keadaan persekitaran kita, keluarga dan sebagainya. Kita jagalah. Di samping itu, kita jadikan dia sebagai satu benda yang kita nak kena yakin bahawa Allah Ta'ala cipta itu bukan kerana sia-sia. Di sisi Allah ada hikmah di sebaliknya. Hari ini kalau kita nak pergi luar negara untuk dapat syahid, nak pergi pun tak boleh. Saya tak payah kata nak pergi KL tuan-tuan, nak pergi Kok Diang sebelah aja. Kok Diang sebelah aja, sebelah daripada Perlis aja. Naik motor, naik kereta 15 minit sampai sepadan Kok Diang Kedah. Nak pergi pun tak lepas tuan-tuan. Nak pergi pun tak lepas, bagaimana kalau kita nak pergi keluar negara. Sekarang ni nak pergi ke Afghanistan. Amerika dah balik dah. Kita nak pergi di mana? Syria. Tak lepas pergi ke sana, tetapi Allah Ta'ala beri pada jiwa, pada suasana orang mukmin ini satu benda yang melalui COVID ini dia boleh mendapat pahala syahid. Tentu yang dirahmati dan dikasihi, tapi dengan syarat dia menjaga batasan-batasan agama dan dia menjaga semua benda yang terlibat yang berkaitan dengan agama. Alhamdulillah, insya-Allah. Tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik. Dalam kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ni kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali dia kongsi satu benda kepada kita dipanggil Aqabatul Awaiq. Aqabatul Awaiq. Apa dia? Satu benda yang menjadi penghalang kepada ibadat dan pahala. Dia bagikan 4 benda yang menjadi penghalang kepada ibadat. Di antara penghalang kepada ibadat ni, yang 4 benda itu ialah dunia, manusia, syaitan dan hawa nafsu. Dunia, syaitan, manusia, syaitan dan hawa nafsu. Maknanya, nak cerita bahawa manusia ni, dia boleh menjadi penghalang kepada pahala, boleh menjadi pemberi pahala kepada kita. Kata Imam Ghazali, bagaimana
bagaimana manusia ini boleh memberi pahala kepada kita apabila manusia ini dia boleh memberi kebaikan, dia menyediakan kebaikan, dia menjadikan kita ini sebagai manusia yang baik di sisi dia. Kalau tuan-tuan pernah membaca surah An-Nur, surah An-Nur ni ialah surah yang kalau kita baca dengan terjemahan, dia adalah satu pelajaran. Surah An-Nur ni pelajaran untuk kita keluarga, suami isteri dan anak-anak dan keluarga. Jadi tak macam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni untuk orang perempuan. Surah An-Nur ni untuk keluarga. Dalam banyak-banyak ayat itu Allah Ta'ala menceritakan satu ayat. Kalau kita balik nanti dalam surah An-Nur buka. Kalau tak silap saya ayat 28. Itulah lebih kurangnya. Ayat 28 surah An-Nur. Allah Ta'ala cerita tentang al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisun lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibin lit-tayyibas. Cerita ringkas dia mudah. Allah Ta'ala sebut orang lelaki yang baik, orang perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat, orang lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat, orang perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan orang lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Maknanya siapa yang baik di kalangan orang lelaki, maka dia akan pasti baik untuk di kalangan orang perempuan. Maknanya mana lelaki yang baik akan dapat perempuan yang baik, mana lelaki yang jahat akan dapat perempuan yang jahat. Dalam ayat ni, dia bukan nak cerita bahawa bila kita baik, kita akan dapat pasangan yang baik. Bukan. Saya baik, saya akan dapat isteri yang baik. Tak bukan macam tu. Siapa yang jahat, dia akan dapat pasangan yang jahat. Bukan tafsiran dia sebegitu. Bukan. Ulama-ulama ni dia ada tafsiran dia. Yang pertama di antara ulama yang menafsirkan, di antaranya ialah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ulama tafsir. Kata yang pertamanya, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik ialah lelaki yang baik. Dia akan menuturkan perkataan yang baik untuk perempuan yang baik. Untuk isteri dia lah. Perempuan yang baik, dia akan menuturkan kata-kata yang baik untuk lelaki. Maknanya kalau dia seorang isteri, dia akan berkata baik untuk suami dia. Kalau dia seorang suami, dia akan berkata baik untuk isterinya. Kalau seorang lelaki yang mukmin, dia akan berkata baik dengan perempuan yang mukmin. Maknanya persekitaran kita ini, kita akan berkata baik kepada orang yang ada di hadapan kita. Yang pertama. Yang keduanya, ada ulama menyebut bahawa seorang yang baik, seorang lelaki yang baik untuk perempuan yang baik ialah seorang lelaki yang baik, dia akan memastikan pasangan dia mesti baik. Itu cerita dia. Seseorang yang jahat, dia akan memastikan pasangannya adalah jahat. Itu begitu. Maka begitulah kalau kita nak jadi orang yang baik, masa kita pastikan orang yang ada di sekeliling kita mesti baik. Tuan-tuan duduk di dalam suasana kampung, tuan-tuan, persekitaran tuan-tuan, taman tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jadi orang yang baik, kita mesti memastikan seluruh orang yang ada di sekeliling tuan-tuan mesti baik. Kalau saya nak jadi orang yang baik, saya mesti memastikan sekeliling saya ni, jiran saya, anak-anak saya, isteri saya, kawan-kawan saya ialah orang-orang yang baik. Ini rasanya kalau kita bincang tafsir ni, dia adalah lebih dekat dengan kita. Tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sampai macam tu. Nak membina apa? Nak membina ilmu, nak membina ketakwaan dalam diri. Bila ada ilmu-ilmu yang sebegini, barulah tak mudah untuk kita bercakap benda-benda yang buruk kepada orang lain. Barulah tak akan berlakunya apa dia? Ni sifat membunuh orang. Hari ini walaupun kita tak bunuh orang dengan senjata, tapi kadang-kadang kita membunuh jiwa orang. Ini ramai di dalam Facebook, di dalam media-media sosial pada hari ini, dia membunuh orang. Dengan apa? Membunuh jiwa orang. Bila membunuh jiwa orang, maka apa yang berlaku? Ketajaman jiwa yang dibunuh, dia membunuh jiwa orang, sakitnya jiwa yang dibunuh sebegitu itu lebih parah. Akhirnya berlakulah pergaduhan. Itu dalam rumah tangga sendiri pun dengan PKP ni ramai
yang dikatakan sampai baru-baru ni lah berlaku, ada orang cadangkan supaya orang yang dah kahwin pun kena buat kursus kahwin. Cerita musim PKP sebeginilah. Allah, na'udzubillah lah, moga-moga Allah Ta'ala tak jadikan kita berada di tempat tersebut lah. Na'udzubillah lah. Bila kita mendengar ayat-ayat Quran yang sebegini, kita jadikan dia sebagai satu panduan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, sikit lagi sebelum kita tutup lah. Baik, diceritakan dan tiada masuk syurga seorang yang menginayai melainkan diberi haknya yang terinayai itu daripada kebajikan. Maka jika tiada ada kebajikannya, disuruh tanggung dosa yang terinayai itu. Satu benda yang Allah Ta'ala akan pastikan ialah seseorang yang terinayah itu dia akan diberikan kebajikan daripada orang yang dia ambil kebajikan orang yang menginayai dia. Kalau dia pernah bunuh orang yang membunuh itu, dia akan, orang yang dibunuh itu dia akan mengambil pahala orang yang membunuh. Oi, bahaya tuan-tuan. Kalaulah orang yang membunuh itu tak ada pahala, maka dosa orang yang dibunuh itu akan ditanggung ke atasnya. Ada satu ayat Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu ayat Quran yang kita kelirulah. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan manusia tak akan menanggung kesalahan manusia yang lain. Yang tak akan menanggung kesalahan manusia yang lain ialah dosa-dosa yang tidak melibatkan dosa-dosa besar sebegini. Maknanya kita tak akan menanggung kesalahan orang lain. Kalau dia buat, masing-masing tanggunglah. Kalau dia tak sembahyang, tanggunglah. Kalau dia tak mau dengan kebaikan, dia tanggunglah. Kalau dia tak jaga lidah, dia tanggunglah. Tapi di sudut beberapa perkara, contohnya membunuh sebegini, siapa yang dibunuh, orang yang membunuh itu dia akan menanggung dosa orang tersebut. Apa-apa kesalahan orang tersebut, dia akan tanggung. Ini adalah satu benda yang cukup berat kepada orang-orang yang membunuh orang lain. Dan diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa berpetang-petang pada hal iaitu berlalu mencari nafkah yang halal, memberi makan segala isi rumahnya, maka berpagi-pagi diampunkan dosanya dan berkata khairukum di ahli. Ini Tok Syekh kitab kita ini dia mengakhiri cerita tentang azab orang yang bunuh orang ni, bagaimana dia kata sebaik-baik manusia ini memberi manfaat pada manusia yang lain. Itu cerita dia. Di antara manfaatnya ialah pastikan isi rumah kita itu diberikan nafkah kepada mereka, diberikan kebajikan, disediakan kebajikan kepada mereka. Maka apa yang berlaku di awal paginya lagi dia dah diampunkan dosa. Dan Nabi bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu orang yang baik kepada ahli keluarganya. Maknanya seseorang itu dia boleh menjadi baik. Yang pertama, pastikan ahli keluarga dia menjadi baik. Pasti orang yang ada di sekelilingnya akan menjadi baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya nak berhentilah cukup sekali itu yang kita boleh berkongsi pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada masa bila-bila dan tarikh yang ditetapkan nanti untuk kita sambung. Bagaimana kata Tok Syekh kitab kita ini menceritakan seseorang yang baik itu dia mesti memuliakan isteri dan keluarga mereka. Ini dia dah masuk dah. Dia dah masuk ke arah untuk mengajar kita, jadilah manusia yang bertanggungjawab, tidak membunuh manusia lain sama ada jiwa ataupun jasmani manusia tersebut. Tentu yang dirahmati dan dikasihi sekalian, wallahu taala alam lah. Kita sambung lagi. Minta maaf yang banyak kalau ada bahasa-bahasa saya yang kurang, minta maaf banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada rakan-rakan yang ada soalan boleh muka kepada Ustaz. Bukan masalah. Pun boleh guna chat. Boleh nak tanya tu boleh. Tanya tu boleh.
faham lah tu, tak apalah. Okey dah. Terima kasih Ustaz untuk kali ini. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya daripada ilmu yang Ustaz telah curahkan tadi, dan kita semua dapat amalkan. Jadi saya rasa kita, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhlah majlis kita malam ini dengan tasbih dan surat al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal amanu wa tawassaw bil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.